Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke rancangan Forum Perdana Ehwal Islam di rancangan TV Al-Mu'min, rangkaian televisyen nombor 1. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita mulakan sesi forum kita pada hari ini, eloklah saya mulakan dengan serangkap pantun. Melati kuntun tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani, salam Malaysia, negara ku tercinta. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Segala pujian bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, dapat kita pada hari ini berkumpul, dapat kita sama-sama ada hari ini. Sama-sama hari ini kita menjayakan sebuah buat bicara Islam, Forum Perdana Ehwal Islam bersama dengan saya, moderator anda pada hari ini, Muhammad Hafiz Iskandar bin Muhammad Zurid, merupakan pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, yang berpusat di Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Hadirin yang dihormati sekalian, tajuk forum kita hari ini berkisahkan tentang penyelewengan akidah dalam kalangan masyarakat Islam. Masyarakat Islam di Malaysia. Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya mulakan dengan sepatah dua kata. Seperti yang kita tahu, masalah ideologi sesat seperti liberalisme dan pluralisme bukan lagi perkara yang asing di telinga masyarakat zaman kini. Malah perkara ini ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Liberalisme adalah satu bentuk serangan pemikiran yang paling menonjol dan berbahaya pada abad ini. Manakala pluralisme adalah pandangan, fikiran dan keyakinan bahawa agama yang bermacam-macam dan berbeza-beza itu mempunyai kesamaan. Ini sangat bertentangan daripada akidah kita. Betul tak pada kita sekalian? Baiklah, sebelum sidang hadirin pada hari ini mendengarkan bual bicara kita pada malam yang penuh berbahagia, malam bulan Ramadan ini, eloklah kalau saya memperkenalkan dahulu dua orang sahabat saya yang sememangnya sangat hebat, latar belakangnya cukup menggantungkan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, di sebelah kanan saya panel yang pertama merupakan seorang pengerusi Yayasan Dakwah Islam Malaysia ataupun YADIM, iaitu saudara Muhammad Zahid, Wan Ahmad Zahid, maafkan saya, itu saudara Wan Ahmad Zahid. Apa khabar saudara? Baik, hari ini saya merasa sihat dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saudara kita yang pertama, panel kita. Sahabat saya ini saya sangat menghormati beliau kerana dia mempunyai tahap intelektual yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Baiklah, kita bergerak pula kepada panel kita yang kedua, iaitu saudara Muhammad Afif Hazi. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Saudara Muhammad Afif Hazi adalah merupakan seorang pengerusi Mahat Tarbiyah Islamiyah Darul Quran yang berpusat di JAKIM, yang mana saya menyelia di bawah dia. Dan beliau ni adalah orang yang sangat hebat lah, Al-Fadil Muhammad Afif Hazi. Baiklah, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, tidak elok juga kalau saya terus melina ataupun melilau jauh daripada perbahasan kita pada hari ini. Apa yang ingin kita sampaikan pada hari ini, kita sampaikan kepada masyarakat di rumah dan juga masyarakat pada di auditorium Shah Alam ini. Eloklah sama-sama saya persilakan panel kita yang pertama, iaitu saudara Wan Ahmad Zahid, Al-Fadhil Ahmad Zahid. Sudah bersedia? Okey, baiklah, kita akan mendengarkan sedikit bingkisan daripada beliau berkenaan dengan penyelewengan akidah secara mutlak ataupun secara lebih mendalam. Baiklah, dipersilakan saudara. Okey, terima kasih Tuan Hafiz atas kata-kata yang panjang lebar tadi. Baik, bercakap tentang bab akidah ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni mementingkan persoalan akidah manusia. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman untuk manusia membina akidahnya, kerana akidah yang sahih merupakan asas pembinaan umat dan ketamadunan manusia. Penjagaan akidah dan tauhid adalah perkara pertama yang dilakukan oleh Islam dalam penetapan syariat.
memerangi akidah jahiliyah ni yang dipelopori penyembahan berhala yang menyesatkan adalah satu perkara yang mesti menyucikan masyarakat Islam daripada syirik dan ajaran kesesatan. Baik, ketulusan akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima ancaman fahaman ajaran yang menyeleweng yang didokonghi oleh orang yang mementingkan diri sendiri mengikut kehendak al-hawa. Baik, zahirnya perwatakan mereka ni seperti orang yang adil, taat, khusyuk dan tawaduk dalam menunaikan perintah Allah. Namun perbuatan tersebut lahiriah itu hanya dijadikan tarikan kepada ajaran Islam yang telah mereka selewengkan. Aktiviti penyelewengan akidah ni bukanlah satu aktiviti yang baru. Bahkan telah wujud ketika zaman Rasulullah lagi masih hidup, dengan kemunculan beberapa orang yang mendakwa dirinya sebagai Nabi atau Rasul. Antara mereka ialah contohnya seperti Aswad Al-Ansi atau Musailamah Al-Kazzab. Dakwaan mereka ni jelas menzahirkan penyelewengan yang dilakukan kerana Nabi Muhammad ni adalah Nabi akhir zaman. Tiada lagi Nabi selepas baginda, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, bukanlah Nabi Muhammad itu, yakni dengan sebab ada anak angkatnya, menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala Nabi-Nabi. Dan ingatlah, Allah adalah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Baik, dari zaman ke zaman, akidah Islam terus diseleweng dengan rekaan pelbagai bentuk ajaran. Antaranya ialah yang diketuai oleh Ahmad bin Husain Al-Mutanabbi, Latif bin Malik Al-Azdi dan ramai lagi. Baik, Malaysia ni juga turut menerima impaknya dengan kemunculan ajaran yang terpesong akidah seperti ajaran taslim, aurat Muhammadiyah yang dibawa oleh kumpulan Al-Arqam. Kita tahu kan di Malaysia ni ada kumpulan Al-Arqam ketika dahulu. Kita biasa insya-Allah. Boleh silakan. Antara Al-Arqam yang saya tahu adalah antaranya adalah kumpulan nasyidnya, betul? Ada nada murni. Saya tertarik dengan satu lagu dia. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama ilahi, kehendak Allah difahami, pandai menerima darinya. Itu sedikit lah. sedap. Itulah sedikit apa yang saya kata Al-Arqam ni. Mungkin Al-Arqam ni sebenarnya bagus sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa kelewangan. Mungkin saudara boleh teruskan insya-Allah. Sebab itulah Al-Arqam ni pada masa kini, pada masa dahulu kerajaan telah melupuskan Al-Arqam ni atas sebab ada sedikit penyelewengan akidah. Ya, betul? Betul. Okey. Saya teruskan ya. Selain itu, ajaran Ayub bin juga menggemparkan Malaysia pada suatu ketika dahulu dan banyak lagi seumpama dengannya. Baik, penyelewengan akidah ni memberi implikasi negatif terhadap kesucian akidah, iaitu murtad daripada Islam. Ya. Orang yang murtad halal darahnya dalam Islam kecuali apabila dia bertaubat dan kembali kepada Islam. Hukuman berat ini adalah simbolik kepada bahayanya gejala murtad hasil daripada penyelewengan akidah seseorang itu. Baik, setiap kumpulan membawa ajaran Islam yang saling berbeza antara satu sama lain berdasarkan pendapat dan pemikiran yang berasaskan al-hawa. Masing-masing berteraskan kepentingan individu dan mereka mendakwa bahawa itu adalah ajaran Islam sebenar dan yang terbaik. Perbezaan antara mereka bukanlah perkara yang furuk, bahkan perbezaan itu adalah perbezaan pokok yang selama-lamanya tidak akan bertemu pada titik yang sama. Jadi, natijahnya mereka akan sering bertelagah dan memecah belahkan kesatuan umat Islam dengan mendakwa hanya mereka berada pada jalan yang benar. Perkara ini akan memberikan perpecahan dalam umat Islam. Betul ya, tuan-tuan? Betul. Okey, baik. Antara peristiwa yang berlaku, contoh di Malaysia ni pada 19 Oktober tahun 1974, apabila salah seorangnya dari kumpulan ajaran sesat, 4 sahabat di kampung Dedak Rantau Panjang Kelantan telah itu dari negeri saya. Kelantan betul.
sahabat tersebut telah mati ditembak dalam satu pertempuran dengan pasukan keselamatan, dan peristiwa Tajul Arifin yang mengaku dirinya Imam Mahdi telah mencederakan imam masjid Rapat Setia di Ibu Perak. Nama imam itu adalah Tuan Haji Damanhuri Abdul Wahab pada 7 Julai 1979. Pada tahun yang sama juga, seramai 4 orang pengikut ilmu Kasyani pimpinan Haji Kamaruddin atau Abdullah Sani Kajang telah mati terbunuh dalam satu peristiwa di Kerling, Selangor pada 16 Oktober 1980. Seramai 8 orang daripada kumpulan ajaran sesat pimpinan itu adalah Nasir Kemboja yang mengaku sebagai Imam Mahdi terbunuh apabila mereka menyerang dan mencederakan anggota yang bertugas di Balai Polis Batu Pahat, Johor. Baik kali ya. Kesimpulannya kat sini, ini adalah berkaitan dengan al-hawa yang dia akan mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarak, termasuklah menyelewengkan akidah. Baik, dari tadi saya dah sebut perkataan al-hawa. Okey, tuan-tuan dia tanya apa maksud al-hawa ni sebenarnya. Baik, al-hawa ni adalah disebut dalam bahasa Melayu sebagai hawa nafsu. Al-hawa ni merupakan unsur penting dalam diri manusia, diinterpretasikan sebagai kecenderungan seseorang manusia terhadap perkara yang disukainya. Baik, perkara pemesangan akidah ni haruslah dibendung oleh kita dengan beberapa cadangan yang mungkin akan diberikan oleh panel seterusnya kita. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara Wan Ahmad Zahid dan Al-Fadhil Wan Ahmad Zahid kerana semua mantap apa yang telah dibingkiskan oleh saudara Wan Ahmad Zahid tadi. Bagaimana beliau telah pun menceritakan tentang penyelewengan akidah, yang mana banyak betul ajaran akidah yang terpesong di Malaysia ni. Tak cerita kat luar lah, kat Malaysia pun ada. Ada Al-Asyam, ada apa tadi? Penasib 4 sahabat lah, itu semua berkait dengan penyelewengan akidah. Saya tertarik dengan satu sabdaan Rasulullah SAW, yang mana baginda bersabda yang mafhumnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, nescaya jika kamu berpegang teguh dengannya, maka kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran, kalamullah, dan juga sunnahku, yakni al-hadis. Jadi pada hadis ini kita faham, tuan-tuan sekalian, bahawa yang di rumah juga, jika kita berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah, maka kita tidak akan sesat, tidak akin berlaku yang penyelewengan akidah ini. Tapi apa yang saya faham daripada apa yang disampaikan oleh saudara Wan Ahmad Zahid tadi, tak lain tak bukan, ini bermula akibat sifat mereka yang hawa nafsu. Betul. Mana mereka agak menganggap dia betul. Mereka saja betul. Ini satu benda yang sangat tak baiklah untuk sesebuah masyarakat. Dan dari situlah lahirnya beberapa ilmu-ilmu sesat yang telah menular di Malaysia. Jadi mungkin akan ada beberapa langkah-langkah ataupun cara penyelesaian untuk kita menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan penyelewengan akidah ini. Jadi tak buang masa, saya serahkan kepada Al-Fadhil Muhammad Afiq Aziz, sahabat saya, untuk sama-sama menceritakan tentang perkiraan yang akan diberikan oleh beliau. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator Haji Hafiz juga tadi, dan terima kasih juga kepada panel kita, iaitu Wan Ahmad Zahid, yang memberikan suatu isi yang sangat padat dan tepat yang boleh kita memahami tentang penyelewengan akidah itu sendiri. Okay. Seperti mana kita tahu, saya akan mengupaskan tentang cara-cara atau langkah-langkah bagi menyelesaikan ataupun mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan akidah ni terhadap diri kita sendiri. Okay, seperti kita tahu, penyelewengan akidah ni sering terjadi dalam masyarakat kita di Malaysia. Seperti wujudnya mazhab-mazhab lain ataupun mazhab-mazhab yang macam bertentangan dengan Islam. Contohnya seperti Syiah, Khawarij. Khawarij ni masih ada zaman kini sekarang. Seperti teroris, maafkan saya. ISIS dan Daesh. Yes, betul sekali. Itu golongan Wahabi. Maafkan saya telah disensitif.
Lepas tu banyak lagi lah golongan tentang penyelewengan akidah itu sendiri yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi terdapatlah berbagai cara sebenarnya bagi kita bagi menyelesaikan isu penyelewengan akidah itu sendiri. Yang pertama, kita perlu memantapkan akidah dalam diri insani kita sendiri. Iaitu setiap umat Islam kita tahu seperti sabda Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, diwajibkan setiap pada kamu untuk menuntut ilmu. Maknanya dekat sini Nabi sendiri menyuruh kita ni sebagai umat Islam untuk melekatkan diri kita dengan ilmu supaya kita ditinggikan darjat, menjadi orang berilmu, serta kita dapat tahu benda-benda yang kita boleh mengelakkan sama ada dia baik ataupun jahat. Betul. Jadi apabila kita memantapkan akidah dalam diri kita, kita mengenal Allah dengan lebih dekat, kita berguru lah bergerak, kita berguru, kita mengenal Allah, kita mengenal Nabi, kita belajar tentang sifat-sifat mereka, sifat-sifat Allah semua. Jadi antara contoh yang kita boleh buat lah, kita boleh mencari ilmu agama dengan menghadiri kuliah-kuliah ataupun kempen-kempen yang diadakan oleh kerajaan. Seperti kita alhamdulillah dekat Malaysia ni saya pun bersyukur saya nampak pelbagai masjid dan juga surau-surau dia kian mengadakan ceramah-ceramah yang dan memanggil ustaz-ustaz Soho seperti Ustaz Azaidrus, Ustaz Azim Ilyas, Ustaz Wadi Anwar. Itu bagi bila kita tahu ustaz-ustaz yang famous ni mestilah bila mereka cerita akan best dan kita akan rasa teruja dan lebih mempercayai orang itu sendiri. Jadi kita akan ikut apa yang ustaz tu ceramahkan. Jadi selain itu seperti kita tahu juga masyarakat zaman kini sering kepada penggunaan telefon bimbit. Jadi penggunaan media massa juga dia akan menjadi faktor terbesar bagi kita memantapkan akidah dalam diri kita sendiri. Kita boleh senang je, kita just cuma klik kat mana-mana, cari di website atau dalam sesawang tentang akidah dan kita boleh belajar sendiri daripada situ. Okay. Tapi pastikan sahih, tepat dan paling berikrar. Terima kasih kepada Bahai. Terima kasih kepada dunia saya sendiri. Okay. Terima kasih. Okay, ucap saya, poin saya yang kedua kat sini adalah kita juga perlulah berhujah dengan menegakkan akidah Islamiah yang sebenar. Okay, ini saya akan fokuskan kepada yang bergelar para ustaz, para pengajar pendidik lebih kurangnya. Sebab bila dia nak berhujah, dia nak mengajarkan kepada orang-orang atau masyarakat sendiri, mereka perlulah berhujah dengan hujah-hujah yang betul. Dan mereka tidak boleh menggunakan hujah yang dhaif, menggunakan hadis-hadis yang agak kurang sahih daripada segi dia punya darjatnya. Jadi kat situ bila berhujah dengan menggunakan akidah hadis sendiri, hujah sendiri perlulah ada seperti saya katakan tadi yang marfu', yang hadis yang sahih dan hadis marfu' yang disampaikan sanadnya dipercayai oleh semua supaya masyarakat akan mudah mempercayai diri kita sendiri. Okey, poin saya ketiga adalah pendekatan undang-undang diperketat. Ini saya tunjukkan kepada kerajaan. Antara langkah-langkah kerajaan boleh buat bagi mengelakkan penyelewengan akidah ini adalah okey, dari sini saya terbitkan satu kes. Apabila seorang itu ada kan mazhab itu sendiri seperti kita tahu dulu ada Rasul Kahar, so Ayah Peng kita semua tahu. Apa lagi? Ada Tuan Nabi Harun, Tuan Harun. Tuan Harun. Banyaklah sekarang ni mazhab yang berubah sendiri. Sedangkan mereka tu Islam tu, tapi mereka adakan mazhab mereka sendiri. Jadi peranan kerajaan dekat sini, mereka perlu mengenal pasti setiap masyarakat itu, dan apabila mereka mendapati bahawa terdapat ajaran sesat diajarkan oleh mana-mana rumah ataupun mana-mana kampung yang mereka agak suspicious. Apa suspicious? Dia macam mencurigakan. Mencurigakan. Macam ini bertentangan dengan Islam. Patutnya kita laporkan kepada Jakir ataupun pegawai agama Islam. Jakir. Itu peranannya bagi kita mengelakkan sendiri yang perlu dengan akidah sendiri. Okey, faham kan? Okey, poin saya keempat adalah peranan ibu bapa, iaitu memberikan didikan kepada anak-anak sejak daripada kecil lagi. Okey, ibu bapa kat sini peranan mereka sangatlah besar sebenarnya. Sebab anak-anak mereka sendiri adalah dia akan mengikut apa yang
ibu bapa mereka akan buat. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini bahawa ibu bapa ni peranan mereka perlulah mendidik anak-anak dengan perkara-perkara yang baik, mengajarkan mereka tentang agama, mengajar untuk aurat, beribadah dan segalanya. Jadi saya ingin tekankan bahawa ibu bapa ni sebagai role model di rumah lah hendaklah menunjukkan contoh akidah Islam yang benar dan tidak bercanggah dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi ibu bapa perlulah mengajarkan Al-Quran anak-anak seeloknya. Biarlah anak-anak tu sendiri sudah khatam, sudah khatam lah sudah mahir dalam Iqra' maupun Al-Quran itu sendiri sebelum umur mereka mencapai sekurang-kurangnya 15 tahun. Dah 15 tahun ataupun lebih baik lagi sebelum itu sudah khatam Al-Quran. Dengan itu mereka akan lebih bersedia bagi Ada di luar. Sebagai umat Islam itu sendiri, didikan yang lebih perinci diutamakan kepada ustaz dan ustazah juga. Saya bagi ibu bapa, ustaz dan ustazah juga bermain peran penting di sekolah. Baiklah, poin saya yang terakhir di sini adalah peranan kepada diri kita sendiri, iaitu kita ni saya cakap tadi ada apa? Al-Hawa itu menyumbang kepada penyelewengan akidah. Jadi Al-Hawa di sini ikut hawa nafsu. Jadi benda tu berbahaya sebenarnya. Kita ni manusia sebagai manusia memang kita ada nafsu itu sebagai fitrah kita. Kita ada nafsu terhadap kalau berlainan jantina, nafsu makan, nafsu segalanya. Dan kita juga kadang-kadang terpengaruh dengan syaitan, tergoda oleh bisikan-bisikan mereka. Oleh itu, saya ingin menyeru supaya kita untuk mengelakkan penyelewengan akidah ni, supaya kita memperbanyakkan pembacaan sumber dan kitab berkenaan akidah Islam. Hal ini juga berkaitan dengan hujah-hujah yang ingin kita sampaikan, yang saya utarakan sebentar tadi, iaitu bila kita banyak mengkaji kitab-kitab yang sahih, kitab fiqh, kitab ibadah, dan bila kita dapat tahu benda itu dengan lebih mendalam, jadi kita akan yakin semua itu sahih, jadi kita menjadikan dia hujah. Dengan itu kita pun boleh mengamalkan dengan setiap hari. Kita boleh amalkan dan insya-Allah kita akan jadi lebih yang terbaik. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian. Okey, Saya kembali kepada terima kasih kepada panel kita yang kedua. Sungguh padat, ringkas, tapi sangat-sangat menusuk kalbu apa yang telah disampaikan oleh panel kita yang kedua tadi, iaitu saudara Al-Fadil Muhammad Afiq Aziz, yang mana sangat berkait rapat dengan kehidupan kita, yang mana semua pihak, secara kesimpulannya semua pihak perlulah mainkan peranan. Tak kisahlah ustaz, ustazah, ibu bapa, guru-guru maupun pihak kerajaan, mereka perlulah sama-sama, kita semua sebenarnya rakyat Malaysia, khususnya orang Islam, perlulah sama-sama berganding bahu bagi memastikan penyelewengan akidah ini tidak terus berleluasa, sekaligus dapat disekat, dapat menjaga akidah anak cucu kita pada masa akan datang. Baiklah, demikianlah perbincangan kita daripada semua ahli panel kita. Seperti mana kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan di auditorium Shah Alam ini dan juga berada di rumah, sudah tentulah banyak mendapat input-input yang menarik yang sebenarnya memberikan manfaat kepada mereka. Sidang hadirin dihormati sekalian, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah surong, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Terima kasih kepada panel kita yang pertama, panel kita yang kedua, hadirin hadirat yang berada di auditorium Shah Alam ini, semoga kalian diberkati Allah. Dan tidak lupa juga mereka yang berada di rumah, bersama dengan anak-anak menyaksikan forum perdana awal Islam kita, bersama langsung ataupun ulangan. Kita mengucapkan terima kasih, kita doakan supaya Malaysia terus aman, jiwa kita, nurani kita terus terbebas daripada penyelewengan akidah dan sebagainya. Di seluruh itu saya menutup dengan serangkap lagu lah. Macam pesanan kepada diri saya dan juga anda semua. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun
hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Masya Allah. Saya rasa suara awak daripada saya kenal awak mula-mula lagi saya tahu bahawa awak memang berbakat dalam menyanyi. Masya Allah. Itu sebenarnya Wakil nasyid, wakil nasyid. Saya cuba pesananlah kepada diri saya dan juga ahli mana serta mereka berada di rumah atau berada di auditorium kita berada. Baiklah, dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya akhiri kita punya siaran langsung ini langsung daripada auditorium Shah Alam di saluran TV Al-Mu'min, rangkaian televisyen nombor 1. Baiklah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.